Ibrahim alaihissalam mempunyai cabaran besar dengan ayahnya dan kemudian dia menjalani ujian yang hebat dengan anaknya. Lepas tu, isteri dan anak Nuh alaihissalam. Juga Rasulullah SAW dan pakcik-pakciknya. Kesemua Nabi atau Rasul, anda akan mendapati mereka mengharungi beberapa ujian dan kesukaran yang dikait hubungkan dengan ahli keluarga mereka. Dan itu penting kerana Allah Azza wa Jal mengajar utusan kami SAW. Fazakir innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Pesankanlah, kerana keseluruhan kamu itu adalah seseorang diutus untuk memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Anda tidak mengawal mereka. Saitara dalam bahasa Arab adalah kawalan. Apabila anda memberi peringatan kepada seseorang atau anda memberi nasihat kepada seseorang, anda berharap mereka akan dengar dan terima nasihat itu. Ini logik. Baik untuk mereka dan anda bermaksudkan dengan niat yang baik. Tapi mengapa mereka tidak mahu dengar? Dan apabila anda memberi nasihat kepada seseorang kerana keprihatinan dan kasih sayang kepada mereka dan mereka tak dengarkan anda, ia sangat mengecewakan. Mengapa mereka tak mahu dengar ni? Maksud aku telah memberitahu mereka, aku bahkan menjelaskan kepada mereka mengapa aku beritahu mereka ini. Mereka tahu itu baik untuk mereka dan mereka masih tidak mendengarkan aku. Dan satu macam kekecewaan dan kemarahan akan timbul di dalam diri anda. Dan kekecewaan itu mungkin tidak berlaku kerana anda sombong. Mungkin bukan kerana anda mahukan orang berada di bawah arahan dan kawalan anda. Tetapi mungkin kerana anda mahu mereka berubah demi kebaikan mereka sendiri. Dan itulah yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW untuk ummahnya. Namun begitu, banyak dari mereka tidak akan berubah. Apa yang berlaku semasa pemergian Abu Talib? Abu Talib adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW yang bukan seperti Abu Lahab. Dia bukan seperti Abu Jahal. Pakcik-pakciknya yang lain itu dengan tegas menentang Islam. Mereka menghina, mereka menyerang. Abu Lahab adalah yang paling kejam daripada kesemua mereka. Malah dia ada meraihkan ketika anak Nabi SAW meninggal dunia. Jiran sebelah meraihkannya kerana dia dengar bahawa ada bayi baru sahaja mati. Betapa jahatnya itu, dan juga dia adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, beliau SAW mengalami penderitaan yang luar biasa dari tangan keluarga beliau sendiri. Tetapi Abu Talib adalah penyokongnya. Abu Talib melindungi Nabi SAW. Dia bertugas ke atas beliau dan dia juga membawa beliau kembali dengan selamat ke Mekah. Ada banyak perkara yang dilakukan oleh Abu Talib. Anda boleh mengatakan bukan hanya kepada Nabi SAW, tetapi sebenarnya untuk Islam juga. Tetapi dia tidak menerima Islam, sehingga nafasnya yang terakhir dia tidak menerimanya. Dia hampir tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia tidak mengambilnya. Dan itu sangat menyakitkan Nabi Muhammad SAW bahawa seseorang yang mencintai beliau, bukan seseorang yang membencinya, tapi seseorang yang mencintainya, seseorang yang menjaganya, seseorang yang beliau sayangi juga, seperti seorang ayah, tapi dia tidak dapat mendengarkan Rasul SAW. Fikirkan perkara ini kejap. Tiada lagi yang dapat memberikan ucapan yang lebih baik, dan tiada lagi yang dapat membuat hujah yang lebih baik, dan tiada lagi yang dapat mempersembahkan sesuatu dengan lebih penuh kasih sayang daripada Nabi sendiri SAW. Dia adalah guru terbaik untuk seluruh umat manusia. Jadi Abu Talib mempunyai guru yang terbaik, dengan mesej yang terbaik dan peluang yang terbaik untuk mengetahui mesej ini. Tidak ada yang tak cukup. Kesemua yang dapat dilakukan telah dilakukan. Namun, dia masih tidak dapat mendengar. Jadi dengan keperitan ini, mungkin Nabi SAW fikir apa yang beliau telah buat salah. Apa yang tak cukup? Kenapa Abu Talib tidak menerimanya? Oleh itu, Allah berfirman kepada Rasul SAW. Sesuatu perkara yang sangat berat, dan itulah firman Allah. Kata-kata Allah ketika Abu Talib meninggal dunia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya, bukan kamu yang membimbing sesiapa sahaja yang anda sayangi. Anda boleh mengasihi pasangan anda. Anda boleh mengasihi ibu anda. Anda boleh mengasihi abang atau kakak anda. Kita mempunyai kasih cinta untuk keluarga. Nabi SAW mengasihi, tiada tolok bandingan. Jenis cinta yang beliau ada, jenis hati beliau, kita tidak dapat bandingkan dengan sesiapa. Dan dari rasa cinta dan kasih itu membuatkan anda mahukan perkara terbaik untuk orang yang anda sayangi. Itulah sebabnya Nabi SAW mahukan bimbingan untuk Abu Talib. Ia hanya satu perkara terbaik yang anda boleh dapatkan. Kurniaan terunggul adalah bimbingan, dan Allah telah memberikan kurniaan yang terunggul itu, bimbingan itu kepada Rasul SAW dan bapa saudaranya yang penyayang tidak menerimanya. Ia sangat menyakitkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar beliau kenyataan yang sangat berat.
dan melalui pengalaman yang menyakitkan itu, Nabi SAW, dia mengajarkan kita kenyataan itu. Anda pasti bukan orang yang membimbing sesiapa sahaja yang anda sayangi. Setiap kali kita membaca mengenai Nabi Muhammad SAW dan sesuatu peristiwa yang menyakitkan yang dilalui beliau, anda mesti fahamkan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan beliau melalui ujian besar dan pengalaman sukar, bukan kerana Allah kehendaki beliau untuk melalui pengalaman sukar itu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi beliau daripada orang lain. Inilah ciptaan Allah yang paling dikasihi. Oleh itu, anda mesti bertanya kepada diri sendiri, mengapa Allah meletakkan Rasulnya melalui pengalaman yang perit ini? Kerana beliau adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kerana dia adalah rahmat dan guru dan penjagaan dan kasih dari Allah untuk semua orang selama-lamanya yang akan datang. Dengan kata lain, anda dan saya akan mempunyai orang yang kita sayangi. Orang dalam hidup kita yang ingin kita lihat dibimbing. Kita mahu melihat perubahan. Tapi kita tidak akan dapat melihat mereka berubah tidak kira apa yang kita buat. Dan ia akan mengecewakan. Apa yang harus kita lakukan? Aku telah cuba semuanya. Aku telah cuba bercakap dengan lembut. Aku telah cuba mengingatkan dengan lembut. Aku telah mencuba ini, aku telah mencuba itu. Dan aku telah cuba yang lain, tidak ada yang berjaya. Aku tak tahu apa lagi nak buat. Makin lama makin jauh. Dan di saat-saat inilah kita harus ingatkan diri kita pada keperitan yang sama yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana orang seperti bapa saudaranya, sementara itu, ia tidak sahaja terhad kepada bapa saudaranya dalam bahasa Arab, innaka la tahdi man ahbabtah. Dan ini dipanggil damir a'id dalam tata bahasa. Jadi bahasa yang dijangkakan adalah innaka la tahdi man ahbabtahu. Ada damir yang dijangkakan di sini, tetapi sebaliknya ada hafud damir, ada kata ganti yang hilang. Dan apa yang terhasil dari tata bahasa itu adalah ayah itu tidak terhad sahaja kepada bapa saudara Nabi SAW. Sebaliknya, ayat itu sebenarnya terbuka untuk kasihnya kepada semua orang, seluruh Quraisy, seluruh umat manusia. Beban Nabi Muhammad SAW bukan hanya pada keluarganya, tapi kerana kasih kepada umat manusia, beban Nabi SAW sebenarnya adalah untuk seluruh umat manusia, termasuk sesiapa sahaja yang tidak akan mendengar. Bolehkah anda bayangkan analogi yang diberikan oleh SAW tentang kasihnya untuk memberikan bimbingan kepada orang lain? Dia akan membandingkan dirinya kepada seseorang yang berdiri di hadapan api. Dan serangga ini dan rama-rama ini semua mereka tertarik dengan cahaya api itu. Mereka terbang terus mahu pergi ke api. Dan beliau cuba menjauhkan mereka. Secara literal seperti yang anda dapat di rumah atau di restoran, lampu-lampu UV itu dan barang-barang di rumah yang menarik pepijat kerana cahaya. Beliau cuba menjauhkan serangga-serangga itu dari pergi ke api. Jangan pergi, kamu akan membunuh diri sendiri. Kamu tertarik dengan sesuatu yang akan memusnahkan kamu. Dan beliau cuba menghalau mereka pergi. Itulah kasih sayang yang luar biasa SAW. Namun Allah memberitahunya, sebenarnya satu-satunya tugas kamu adalah hanya untuk mengingatkan orang. Satu-satunya tugas kamu adalah menyampaikan mesej dengan cara penyayang. Tetapi apa yang mereka lakukan dari sana? Balil insanu ala nafsihi basirah, walau alqa ma'azirah. Seseorang itu dan setiap orang itu harus melihat diri mereka sendiri dan menjaga diri mereka sepenuhnya. Setiap satu orang kena bertanggungjawab untuk diri mereka sendiri.